tuan-puan sekalian, ini akhir zaman, bukan masanya kita mengumpulkan kehidupan yang serba mewah dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak jadikan kehidupan kita di alam kubur yang mewah. Kehidupan kita mewah dalam kubur dengan hasil sedekah kita. Allahu Akbar. Okey. Saya nak sudahi dengan cerita Ustazah ni kan. Sebab ada kaitan dengan hadis ni. Yang Nabi sebut siapa yang akhir hidupnya dalam keadaan beramal soleh, maka itu adalah tanda-tanda husnul khatimah. Umur 40 ke atas, kita kena ubah cara berpakaian. Kena ubah kawan mana yang kita rapat. Bukan kata tak boleh berkawan. Boleh berkawan dengan kaki ngumpet pun. Kan? Ada ketua ngumpet kebangsaan. Bila dia datang tu orang dah tahu. Mesti ada cerita ni. Nampak muka dia dah tahu tu cerita. Tapi ada orang bagus. Bila dia datang diam. Para pengumpat tadi diam. Sebab tahu kalau dia ni tak suka cakap pasal orang. Bila dia datang diam. Agak-agak kita ni macam mana? Kalau orang tengok muka kita, muka apa? Mungkinlah saya tengok muka-muka ni kan, bila tengok zikrullah lalu. Subhanallah. Ada yang kita nampak muka orang kan, terus kita rasa segan, terus rasa macam masa tu nak beli handbag mahal tak jadi beli. Subhanallah. Ada orang tu kita tengok muka, memang muka shopping. Yang ni nak beli sikit jadi beli banyak. Subhanallah, tak tahulah kita ni bawa image apa, muka beri orang kebahagiaan, muka yang kita beri orang tu jadi ingat kepada Allah, muka yang mana bila tengok kita, dia rasa bertambah keimanan ataupun bertambah cinta pada dunia ni, wallahu alam. Yang saya nak cerita adalah kematian saudara kita yang baru-baru ni, nak sebut pun rasa sedih. Saya elak nak sebut perkataan tu, tapi takut tak fikir yang mana. Yang seorang isteri ditembak oleh suami tu kan. Ingat tak? Ajaminah tahu tak? Tahu kan? Kat mana tu? Johor. Bukan luar negara, Johor. Kan pendek cerita, saya pergi ziarah, saya jumpa adik-beradik dia, saya jumpa anak dia, saya pegang anak dia, doakan. Masya Allah. Saya jumpa adik-beradik dia. Bila saya sampai, kan adik-beradik ucap terima kasih sebab apa? Adalah kaitan dengan saya. Kaitan dengan saya tu orang duduk tag. Orang kata Ustazah tengok FB arwah, tengok FB arwah. Saya pun pergilah tengok FB arwah. FB arwah post 3 post terakhir dia adalah post ceramah saya. Berturut. Ceramah pasal nahi mungkar, ceramah pasal tadabbur Al-Quran, lepas tu solusi masalah rumah tangga. Setiap hari ada ceramah saya. Yang terakhir dia post pasal solat. Dan itulah yang terakhir. Berapa hari selepas tu dia meninggal dunia. Maksudnya di muka buku dia, di Facebook dia, sebelum dia meninggal dunia, dia buat kebaikan. Dia buat apa? Dia menyebarkan ilmu. Dia share majlis ilmu. Kalaulah contoh hari tu saya kan duk semangat ceramah pasal nahi mungkar, siapa yang share, dia sebenarnya menjadi sebahagian yang menyebarkan nahi mungkar. Dia sendiri nak pergi negur orang, dia tak kuat. Nak pergi negur orang ni tak elok, tak elok. Tapi dengan dia share tu, sebenarnya dia dah buat kerja menyebarkan nahi mungkar. Kan kita selalu cakap, Ustazah, cik ni kan tak reti nak negur-negur orang. Tak apa cik tekan butang share. Moga-moga boleh jawab dengan Allah besok. Apa yang kamu buat sebagai hamba Allah? Ya Allah, dan tak reti kan gini. Allah tahu. Allah maha mengetahui kita. Allah maha memahami kita. Kita buat apa yang mampu. Masalahnya, memang mampu tekan butang share, nak share. Tapi sebab tak rasa nak bertanggungjawab, tak rasa nak menyebarkan kebaikan. Allahu Akbar. Lepas tu tentang solat, lepas tu dah tak ada. Bila saya pergi jumpa ahli keluarga, dia wanita yang baik. Bahkan saya tengok komen di Facebook, sahabat-sahabat dia yang komen di page saya, Ustazah, saya rakan sekerja. Saya kenal arwah seorang wanita yang lembut, wanita yang saya terharu saya baca komen tu. Saya dulu rakan sekerja, kami pernah kerja satu pejabat, orangnya sangat baik. Dan dia seorang yang solat pada awal waktu, on time. Itu yang saya rasa macam, ya Allah, seorang wanita yang solatnya mesti di awal waktu. Dia tulis tu kawan yang komen, ini di paroki kawan bukan adik-beradik. Dan tak ada orang upah pun orang tu untuk tulis macam tu.
Saya jadi saksi ustazah, dia seorang yang solat on time. Masya Allah. Walaupun kita fikir kematian tu tragis, tapi subhanallah dia pergi dalam keadaan dia adalah seorang isteri yang baik. Saya dengar cerita adik-beradik macam mana dia taatnya kepada suami. Bagaimana bila adik-beradik tu tak jauh berkumpul, adik-beradik kalau suami tak izin dia tak pergi. Bahkan adik-beradik datang ambil anak bawa pergi berjalan. Sebab apa? Suami tak izin dia pergi keluar berjalan. Suami dia agak cemburu. Bukan pasal cemburu saja, mungkin ada masalah-masalah lain. Tapi adik yang paling rapat duduk rumah tak jauh ni, dia kata, ustazah, sepanjang perkahwinan dia dengan suami dia, dia tak pernah buka aib suami dia. Walaupun pada saya, adik dia yang kami tahu dia macam ada masalah, tapi tak ada dia cerita pada saya, pada mak ayah kami tak tahu. Sebab itu bila berlaku adik kakak saya hilang tu, saya tak syak abang ipar saya. Saya tak syak abang Ngah. Saya cuma tanya, Kak Ngah gimana? Bang Ngah tak tahu. Macam tu lah kan. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab itu akhir kehidupannya, Allahu Akbar, ada tanda-tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan benar-benar husnul khatimah. Dia menyudahkan kalau di Facebook tu dengan kesudahan meninggalkan kebaikan. Sebab itu hati-hati kita nak post apa-apa, nak tulis apa-apa, nak share apa-apa. Hari ini ramai orang sebarkan fitnah di Facebook. Takut meninggal dalam keadaan dia sedang menyebarkan fitnah. Dia dah mati, tapi fitnah yang disebarkan terus tersebar. Dia bukan dapat pahala jariah dalam kubur, tapi dia dapat dosa jariah yang mana dia dah mati, tapi catatan dosa dia masih lagi berterusan. Na'udzubillahi min zalik.